Okay, dah setting record. Okay, so boleh kita mulakan dalam masa seminit dua . Okay, sebelum kita mula sesi ni, sementara ada yang dah ada dalam, terima kasih sebab join, dan untuk makluman pagi ni kita akan buat bengkel DST menggunakan iPad. So yang lain bersedia untuk menggunakan iPad masing-masing . Sama ada yang ada pensel ataupun tak ada. So seperti mana yang dalam grup saya bagi tahu, the best way adalah gunakan satu lagi laptop untuk viewkan apa yang presenter show. Jadi student ataupun cikgu ataupun perempuan yang di luar sana boleh menggunakan iPad untuk kita hands on terus. So boleh kita nak start sekejap lagi sekarang? Saya tengok partisipan, kita ada 31 partisipan. Okay, so waiting room pun saya dah unlock, jadi siapa yang tekan dia boleh terus masuk. Masih lagi ada suara echo ke? Kalau ada suara echo, boleh chat ataupun ada respon lah. Tak ada echo, okay. Alright, terima kasih Nishira. So I think boleh tak kita go on Lagipun event sesi ni berekod. Okay, Puan Asma, anything else sebelum kita start? Tak ada Tak ada Okay, boleh start Boleh start. I've already remind dalam group bengkel, group Telegram. Okay, nice. Bengkel dah mula. Thanks for remind. Kemudian cuba nanti minta Puan Asma nanti dan trainer lain untuk bantu sekiranya kalau ada soalan di chat room, takut saya tak perasan. Sebab bila saya tengah present je ni kan saya tak perasan, saya kena buka balik saya punya Zoom, and then saya kena tengok balik chat, baru saya nampak apa yang ditanya oleh partisipan. Nanti kalau boleh tolong highlight. Okay, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya rasa masih belum terlewat lagi lah untuk saya ucapkan salam Aidil Adha, walaupun dah raya yang ke-5 saya. Jadi majoriti hari ini dah mula bersekolah dan alhamdulillah hari ini adalah hari pertama untuk kita memulakan sesi bengkel digital storytelling animation menggunakan iPad. Jadi sebelum kita memulakan sesi bengkel kita pada pagi ini, baiklah sama-sama kita memberkati bengkel kita dengan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada anda yang di luar sana kerana sudi bersama dengan kami pada sesi bengkel digital storytelling animation menggunakan iPad. Jadi sebelum kita memulakan sesi kita pada hari ini, suka saya maklumkan bahawa ini adalah salah satu inisiatif melalui Apple Teacher Community, kerana program ini adalah anjuran bersama dengan UKM
dan juga melalui Fakulti Pendidikan fakulti dari UKM FN. Jadi untuk maklumat anda, ini adalah sesi bengkel percuma dan ini terbuka kepada mana-mana sekolah, sama ada sekolah rendah dan sekolah menengah di bawah KPM yang ingin menyertai digital storytelling, dan juga kepada mereka yang berminat nak belajar macam perkongsian bagaimana nak menghasilkan animasi. Okay, animasi digital, animasi menggunakan iPad. Jadi ada yang tanya kenapa mesti iPad, kerana ini adalah salah satu program yang dianjurkan oleh kami di application community. Jadi suka kita maklumkan bahawa untuk panjang sesi bengkel ni memang kita akan menggunakan iPad sepenuhnya. Right? Dan jangan bimbang, sesi ini akan dirakam. Apa yang anda dapat paparan di sekarang ni adalah jadual. Untuk makluman, hari ini adalah 4 hari bulan, iaitu hari pertama, iaitu drawing, colouring, insert, shape and background, di mana kita akan ada 2 sesi, sesi 1 dan sesi kedua, iaitu sesi ulangan pada jam 3.30 petang, dan sesi pagi ini kita akan bermula daripada 9 hingga 10.30 pagi insyaAllah. Dan sesi yang seterusnya, topik yang kedua adalah pada hari esok, iaitu 5 Ogos, animation, movement, emotion dan GIF. Dan seterusnya pada hari ketiga, iaitu berkaitan dengan soundtrack, record, saving and export. Dan pada hari yang terakhir, hari keempat pada 10 Ogos, iaitu melibatkan topik importing, editing, saving video dan exporting. Jadi suka saya maklumkan panduan bengkel sepanjang bengkel ini berlangsung adalah, yang pertama, pastikan mikrofon dalam mood senyap semasa presenter sedang present. Yang kedua adalah sesi akan direkod, insyaAllah sesi ini sedang direkod. Jadi jika ada yang terlepas ataupun yang tidak sempat bersama pada awal sesi ataupun bermula pada akhir sesi, jangan bimbang, kami akan sharekan pautan video tersebut pada grup Telegram lah. Jadi anda boleh refer di situ. Okay? Semua sesi ini insyaAllah. Dan yang keempat, kehadiran akan diambil QR code dan akan dikongsikan sebentar lagi. Sijil akan diberikan kepada mana-mana peserta yang hadir ke 4 hari dengan jayanya. Okey? Baik, ini adalah pautan kehadiran. Okey, anda boleh scan ataupun screenshot dulu. Lepas ni anda boleh isi ataupun melalui pautan bit.ly/digital storytelling day 1. Okey? Alright, nanti saya akan tunjukkan balik di hujung sesi. Saya letak link. I've added the link. Pada Telegram Okey. Baik, terima kasih Puan Asma. Okey. So saya rasa tanpa melengahkan masa, kita akan meneruskan slot kita lah pada pagi ini, iaitu tajuk berkaitan dengan drawing, colouring, insert, shape and background. Jadi topik dia pada hari inilah. Jadi kalau ada yang nak bertanya berkaitan animation, movement, emotion dan seterusnya, pastikan anda bersama dengan kami pada sesi seterusnya. Okey? Jadi untuk hari ini topik dia lebih kepada drawing, colouring, insert, shape and background. Okey? Fokus kita hari ini adalah ini. Okey, baik. Untuk makluman anda, bingkit ini adalah percuma seperti yang saya maklumkan tadi. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk kita kongsikan bagaimana anda menghasilkan digital storytelling animation. Jadi part yang awal sebenarnya, sekiranya anda ingin menghasilkan digital storytelling animation ni, yang pertama dia anda perlu ada storyboard lah. Jadi kepada mereka yang storytelling atau yang ingin menghasilkan DST, pastikan anda dah buat storyboard, storyline. Nanti trainer kita akan kongsikan lah pautan sampel macam mana nak buat storyboard, tapi yang pastinya kepada mereka nak menyertai pertandingan DST di bawah anjuran MOE, sudah pasti saya yakin mereka anda semua sudah ada storyboard masing-masing. Cuma pada kali ini anda join sesi kami adalah untuk melihat bagaimana nak menghasilkan animasi-animasi dan animation menggunakan iPad. Right? Okay. So, sebelum kita teruskan sesi kita pada hari ini, saya akan tunjukkan sampel dulu. Cuma anda lihat sampel ni.
Dengar Puan Asma. Revolusi keagungan, revolusi Amerika, revolusi Dengar. Perancis. Suara dia. Keagungan Amerika, Perancis. Perancis. Hah, aku kat mana ni? Nampaknya ahli-ahli parlimen di England sudah tidak tahan dengan pemerintahan Raja berkuasa mutlak oleh Raja James kedua. Benar, Tuanku. Mereka telah mengirim surat secara rasmi untuk meminta Tuanku menggulingkan Raja James kedua. Sokongan ini sedikit sebanyak mengukuhkan lagi alasan Britain untuk menyerang England. Siapkan segala armada serta angkatan tentera kita. Kita akan berangkat dengan segera. Jika semuanya mengikut rancangan, kita patut mendarat di Torbay dalam bulan November. Siri, kita di mana? Siapa mereka ni? Adi, lelaki yang kelihatan seperti seorang kerabat raja adalah putera William of Orange atau putera William ketiga. Ini bermakna kita berada di zaman revolusi keagungan 1688. Jadi tak William of Orange sampai ke Torbay pada November 1688? Mari kita lihat. Siri, kita dekat mana pula ni? Inilah Torbay, Adi. William of Orange berjaya tiba di Torbay pada November 1688. Rakyat tempatan memang ternanti-nantikan kedatangan William. Siri, apa yang sedang berlaku ni? Inilah saat di mana Raja James kedua cuba melarikan diri buat kali Ini adalah kedua. sampel yang Kali anda ini boleh beliau berjaya hasilkan lari nanti. ke Perancis di mana sepupu beliau, Raja Louis Video ke-14, yang lanjutnya kita memegang akan takhta share di dalam sana. Kenapa James melarikan diri? saya ada Raja James tidak jadi berperang dengan William. Saya cuba mute all dulu. Okey. Perasan dekat laptop sekejap tak perasan dekat laptop. Minta maaf teknikal sebab laptop bersama dengan pelajar saya tak jauh sikit sebab dia orang nak dengar. Sebab saya bersama 3 pelajar jadi saya tak boleh buat mute. Jadi terpaksa jauh sikit dengan laptop supaya pelajar boleh dengar sesi kita pada hari inilah. Jadi minta maaf di atas teknikal tadi. Okey, so ini adalah sampel yang kedua yang simple yang mana bagaimana ombak yang anda boleh hasilkan secara animation menggunakan iPad. Huck is an explorer looking for a new island. But his ship was wrecked due to the storm. And someone to ask where he is now. Hello there. Are you lost? Hello. I am an explorer. The storm last night wrecked my ship. May I know what is the name of this island? Okey, so ini sebahagian daripadanya lah yang anda boleh hasilkan. Right. Okay, so dan ini adalah hasil ketiga yang mana sampel yang akan kita gunakan lah. Kalau anda perasan, saya dah kongsikan template untuk karakter yang ada di sini di dalam Telegram. Okay, sebelum tu cuba lihat sepintas lalu bagaimana video ini animation. Macam mana pula boleh rosak ni? Hello, ini bengkel kereta Aming kah? Ya, ini bengkel kereta Aming.
Kereta saya rosak. Boleh mari towing kah? Okey, boleh. Sekejap lagi lori towing itu sampai You tunggu tau. Hello Encik. Saya nak towing kereta. Cepatnya sampai. Hahaha. Kau kena tipu. Woi, bawa balik kereta aku. Okay. So ini adalah salah satu sampel animation yang sebenarnya anda boleh hasilkan lebih kurang dalam masa 2 jam setengah. Okay. Secara short animation, bagaimana ia berlangsung, inilah anda boleh lihat. Ni dia punya sampel template dia. Okay. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana nak create karakter hari ini mengikut tajuk yang kita akan sampaikan. Tapi sebelum tu, saya akan kongsikan kepada anda semua sebenarnya apa itu Keynote secara basic kepada mereka yang baru first time ataupun pelajar-pelajar yang baru first time melihat apa itu Keynote. So Keynote ni sebenarnya adalah satu apps yang mana ianya boleh digunakan untuk sebagai presentation. Okay, anda boleh gunakan ia sebagai presentation dan ianya sangat powerful tools dan blazing effect lah. Kalau anda dapat lihat di sini, dan ianya menggunakan Apple Pencil pada iPad anda yang mana yang support Apple Pencil bermula daripada iPad mini Gen 5 dan Gen 6, 7 dan iPad Pro semua. Okay. Untuk buat lukisan sebenarnya lebih mudah sekiranya anda menggunakan Apple Pencil lah kerana dia ada efek, dia ada sensitive touch dan sebagainya. Okay, ini lebih mudah. Tapi kalau tak ada, still lagi boleh. Cuma struggle sikit lah untuk anda melukis nanti. Okay, pun begitu sebenarnya anda boleh gunakan shape bagaimana saya akan tunjukkan selepas ni. Okay, seterusnya dia adalah anda boleh menghasilkan satu presentation yang sangat stunning. Okay. Seterusnya dia adalah dia boleh juga digunakan sebagai real time collaboration. So ini sesuai kepada pelajar kita di mana walaupun pelajar tidak berada bersama dengan kita dan pelajar contohnya satu tim ada 3 orang, sebenarnya kita boleh collaboration in real time menggunakan Keynote. Okay, anda boleh share, nanti saya akan tunjukkan dia punya menu dia, anda boleh share bersama dengan rakan-rakan yang lain atau yang lain untuk collaborate menghasilkan animation tu menggunakan keynotes pada satu file yang sama. So dia boleh collaboration. Okay. So that's why kenapa kita menggunakan keynotes untuk menghasilkan animation pada kali ini. Okay, ini adalah tools yang ada, menu dan tools yang ada pada iPad anda. Okay, ini pada iPad dia pada MacBook dia berbeza sedikit. iPad dan iPhone paparan dia sama, cuma iPhone dia lebih kecil. Dia kena scroll up, scroll down untuk melihat menu-menu dan seterusnya. Okay, yang pertama sekali anda lihat sebagai atas kanan sekali pada Keynote anda, kalau anda buka sekarang, anda akan nampak yang pertama adalah presentation. Okay, presentation tu adalah untuk melihat file-file Keynote yang anda hasilkan dan anda simpan. Okay, sama ada simpan melalui iCloud ataupun simpan kepada iPad storage. Okay, dan yang kedua tu adalah menu layout. Untuk anda melihat menu layout sama ada kepada single button ataupun kepada semua full page. Nanti saya akan tunjukkan lah. Dan sebelah dia tu ada button back. Okay, yang sebelah kanan ni adalah yang atas sebelah kanan sekali. Atas sebelah kanan dia ada 6 button di situ, ada 6 menu kat situ. Yang pertama adalah menu play tu untuk anda playback balik apa animation ataupun animate yang telah anda hasilkan. Okay, apa yang anda telah create, anda boleh playback di situ. Seterusnya brush tool ni dalam ni ada banyak lah. Dia ada di situ, ada table, dia ada, anda boleh masukkan chart, anda boleh masukkan shape. Untuk hari ni saya akan banyak menggunakan shape. Okay, untuk hari ni saya banyak menggunakan shape. So kena ingatlah icon tambah di situ. Okay, icon plus di situ. Dan seterusnya yang ini, okay, collaborative punya button, maknanya macam saya bagi tahu tadi lah, kalau anda nak sharekan kepada 2-3 orang peserta atau pelajar ataupun rakan anda, tekan di situ dan anda masukkan email mereka, jadi mereka akan dapat email dan boleh collaborate. So maknanya boleh sama-sama edit pada file yang sama, the same file. Alright. Dan seterusnya button more ni di sinilah
dia ada untuk share, export, print dan sebagainya. Okay, untuk anda set up balik dokumen setting, anda boleh gunakan situlah. Jadi apabila sebut pasal dokumen setting, setup ni, kena pastikan kalau mereka yang nak masuk pertandingan untuk DST di bawah anjuran KPM, pastikan video anda, pastikan template anda ni, dia punya ratio, anda menggunakan ratio 16:9. Okay? Macam mana seperti yang saya paparkan sekarang ni adalah ratio 16:9. Sebenarnya standard iPad ratio dia adalah 4:3. Tapi kalau nak masuk pertandingan untuk DST MOE, anda kena set up sebagai ratio dia 16:9. Alright? Sebab kalau 4:3 nanti tepi tu dia akan ada line hitam nanti bila kita playback video tu. Alright? So jangan lupa sekiranya anda nak menghasilkan animation untuk ni untuk pertandingan ni lah, untuk pertandingan DST KPM. So itu dia punya template dia. Mesti 16:9. Okay. Tapi kalau nak buat 4:3 untuk slide daripada pertandingan tu tak ada masalah. Iaitu view edit. Maknanya yang last ni lah untuk anda melihat view balik anda punya layout ataupun nak edit ini bagi mengelakkan daripada contohnya kita nak lihat contoh kita pelajar kita dah buat, kita nak takut tertekan ataupun teredit mana-mana file tu, jadi kita menggunakan button ni lah. Nanti saya akan tunjukkan nanti di bawah nanti. Kita tekan button ni untuk kita view dan edit. Macam mana yang ini. So inilah dia. Kalau anda dapat lihat, inilah paparan layout untuk saya punya keynote. Okey, anda punya keynote di sinilah. Yang ni tadi saya tunjukkan presentation, yang ini layout, yang ini back, yang ini adalah nama file anda boleh rename. Rename just tekan saja. Nanti anda rename saja. Okey. Okey, dan seterusnya yang atas ni tadi dah button playback, brush tu, ni plus yang kita akan gunakan hari ni banyak di sinilah. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda sebenarnya macam mana anda nak menghasilkan karakter-karakter yang macam ni mengikut tajuk kita hari ni lah, menggunakan shape, drawing dan sebagainya. Okey. Okey, boleh kita mulakan. So pastikan anda semua dah bersedia ada bersama dengan anda untuk kita lukiskan. Jadi sebelum tu macam saya maklumkan tadi, jangan lupa ambil file pada dekat chat pada L. Dekat chat mana ada? Dekat chat. Siapa yang belum download Okay. boleh download daripada link. Okey. So dekat chat room Dalam ada chat, sini chat, anda pergi chat dekat Zoom kita. okey, di chat Zoom di sini ada. Okey, right. This one. Okey. Puan Asmah dia dah kongsikan yang ini. Right, di sini anda boleh klik download dan buka file tersebut. Okey, file dia macam ni. Saya buka balik, file dia adalah yang untuk peserta this one. Ini bahan dia. Okey. Alright, untuk menghasilkan satu DST, kalau anda perasan video-video sampel yang telah saya tunjukkan sebentar tadi adalah yang paling penting untuk DST ni ada dari segi dia punya karakter dia. Okey, pelakon dia. Jadi biasanya pelakon tu dia akan banyak dia punya mood dia punya emotion dan sebagainya ataupun dia punya pergerakan. Jadi kita kena buat siap-siap. Sebab tu ini sebagai contoh, okey, kalau anda nak buat ni sebagai contohnya, anda boleh lukiskan yang ini. Ini sebenarnya adalah hasil daripada orang yang ni. Tapi apabila diubah muka daripada orang ni, dia jadi macam itulah. Okey, ni untuk contoh orang macam saya lah yang tak pandai melukis, saya akan guna secara tracing. Okey, kita boleh tracing ataupun kita boleh draw balik. So, pada program kita sebenarnya kita tidak berapa menggalakkan anda untuk direct ambil gambar daripada browser, daripada internet sebagainya, tapi kita nak nak sharekan kepada anda bagaimana anda nak menghasilkan originality karakter anda sendiri. Okey. So sebagai contoh yang ini adalah ni gambar dia. Okey. Jadi macam mana nak buat ni? Jadi anda ambil je lah sampel yang saya dah tunjuk ini. Okey, sebagai contoh yang ini adalah yang dah siap. Okey, sebenarnya dah siap pun boleh juga. Cara dia adalah saya akan masukkan pada page kosong supaya anda lebih senang nampak. Okey, yang pertama adalah kita akan drawkan orang ni lah karakter anda.
Okay, selepas tu saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan shape. Baik, ni contoh gambar yang anda ambil daripada internet ataupun yang kami sharekan. Okay, macam mana nak di-draw dia balik. Okay, nak draw orang ni balik. Kalau mereka yang pandai melukis sebenarnya, dia tengok tu dia dah boleh melukis dah. Dia dah boleh tiru dah lukisan tu, ataupun dia boleh, orang yang pandai melukis biasa dia boleh menghasilkan karakter sendiri. Tapi bagi yang baru nak belajar melukis ataupun yang tidak mahir melukis, so kita akan menggunakan kaedah tracing. Kita ubah suai daripada gambar asal. Okay, sebagai contoh ni gambar asal. Anda tick sini sekali, okay. Anda pergi dekat brush atas ni, okay. Nampak tak saya punya button pergi ke atas, tekan brush. Dan opacity ni anda kurangkan sedikit supaya mudah untuk anda lukis. Alright. Okay, gunakan opacity ni, kurangkan sikit. So lepas tu menggunakan Apple Pencil anda. Okay. Macam mana kalau orang yang tak ada Apple Pencil ni? Ni saya tunjukkan kalau yang bagi ada Apple Pencil, maknanya anda terus draw je lah. Okay. Anda terus draw je, tracing je balik. Sorry. Ambil pencil. Lepas itu saya sikit-sikit size. Hitam. Alright. Dan kita draw. Ikutlah. Yang ini kita ikut, kita buat. Guna marker tu nampak tebal sikit lah. Nampak solid sikit dia punya tulis garisan tu. Kalau the first one is the marker tu kan. Oh, patutlah warna. Sorry. Okay. So anda akan draw. Ini adalah salah satu cara tracing. Ini saya tunjukkan bagaimana cara anda nak tracing gambar. Mana dah ikut je lah dia punya line dia ni. Dah draw balik. Tapi bagi yang mahir melukis, dia tak perlu pun drawing macam ni. Dia tak perlu tracing, dia terus je lukis. Okay, bagi yang tak mahir macam saya ni, freehand je bagi saya yang tak mahir ni. Okay, kena ingatkan untuk muka kita buat kemudian. Okay, muka kita buat kemudian sebab muka kita akan buat kemudian. Singkan dulu. Alright. Sorry, dah. Okay. Oh, cikgu L. Nanti dah terlukis atas drawing. Oh, okay. Saya draw. So. Saya ubah ini kita tracing dia. Baru dia tak lekat kat orang. Dia kena jadikan dia as a image. Tadi itu sebagai shape dalam ni, jadi dia terconteng juga. Okay, so kita akan buat seperti mana orang yang kat sebelah ni lah. Okay, orang yang kat sebelah ni. Jadi bila kita tracing, kita boleh gunakan lah. Okay, kenapa kita kena buat karakter dulu? Sebab karakter ni kalau anda lihat video-video yang sampel yang saya tunjukkan tadi, dia menggunakan karakter kali. Kan? Jadi buat siap-siap. Jadi kita boleh simpan. Jadi apabila kita dah buat siap-siap macam ni, kita nak simpan. Okay, dia ada cara simpan kepada single page yang macam ni. Sebab lepas ni nanti anda boleh terus copy saja untuk dihantar ke slide-slide yang berbeza mengikut karakter, mengikut jalan cerita. Ataupun cara yang mudah, biasanya saya akan masukkan simpan dalam folder foto anda. Okay, jadi bagaimana cara dia? Anda tarik daripada bawah ni sikit. Sorry. Anda tarik sikit je dari bawah ni. Anda tarik keluarkan foto. Jadi sebagai multitask. Okay. Saya dah create siap satu album. Di sini DST. Saya cuma tekan saja pada orang yang lama sikit. Dia akan timbul dan tarik simpan. Nampak? Dah ada dah orang ni. Jadi contoh saya nak pada muka surat baru. Contohnya saya nak menghasilkan satu animasi lain menggunakan karakter ataupun mood orang yang sama ni. Saya cuma ambil orang ni dan saya tarik insert je masuk dalam. Tekan lama sikit dan saya tarik je masuk dalam. Dah ada. Okay.
So kerja kita akan jadi lebih mudah selepas itu. So kuranglah kalau kita nak usahakan jadi gini. So tepi di sebelah kiri ni ada dialog dan sebagainya, kita boleh gunakan. Okay, so kaedah pertama adalah dari segi tracing. Untuk tracing karakter ataupun anda nak terus lukis hands free pun tak ada masalah. Freehand. Okay. Ataupun sebagai contohnya terak ni. Sama jugalah. Sebab tak? Kalau ini memang kita tahu dah memang ambil dari net. Tapi kita lukis semula yang lain. Kalau anda perasan di sini dia ada dua. So kita boleh alih. Sebab ini dia menghasilkan dengan kesan yang berbeza. Bila dia tak sambung, dia tak akan ni lah. Dan anda sebenarnya boleh masukkan juga. Kelebihan dengan iPad ni, lasso tool ni, anda boleh ni, anda boleh resize dan sebagainya. Anda boleh tarik ke mana saja anda suka. Ini kelebihan dia. Kalau anda dah tersiap lukis. Okay. Baik, itu yang pertama bagaimana nak drawing karakter. Okay, anda boleh lukis siap-siap. Macam saya katakan tadi, kenapa dari segi mata, hidung, mulut dan sebagainya. Kemudian sebab kita boleh tukar je ni. Sebagai contoh yang ini kan, saya boleh tukar je. Contohnya saya nak ambil mood terkejut, saya cuba draw yang mood terkejut ni. Yang ini, okay. Saya duplicate. Okay, yang ini nanti kita terus pastekan dekat, muka ni nanti kita ambil untuk kita hantar ke muka yang ini. Copy juga. Right? Copy, lepas tu paste. Yalah. Jadi kita boleh pilih mana-mana expression kan. Copy. Okay, maknanya guna lasso tools ni, anda highlightkan muka dia and then ada button copy di sini. Okay, anda tengok copy and then letakkan kat mana yang anda nak buka dan anda paste. Okay. Lepas tu anda adjust lah. Okay, boleh besarkan iPad anda dan kita boleh adjust. Boleh besar, okay. Boleh. Yep. Boleh rotate. Okay. Ya, boleh rotate dan sebagainya. Okay. So, input character dan drawing object. Macam character tadi ni lah. Ambil gambar character breakdown and then tracing balik. Lukis balik. Jadi saya boleh ambil ni lah. Saya ambil kereta asing. Asap pun boleh buat asing. Sebab senang nanti untuk kita color. Kalau kita nak color ni, biasanya orang akan, kalau kita melihat orang color kan, dia akan color, contohnya asap warna kelabu lah. Kan color macam ni kan. Sebenarnya tak perlu. Kalau dengan iPad atau tablet sebenarnya, kita ada ni. Pen ni sebenarnya dan pilih warna, tekan sekali je. Nampak? Pilihkan asap sekejap saya alihkan asap supaya dia tidak sangkut dekat kereta. Kita pergi dekat asap. Okey. Ini tadi tekan sekali je, nampak tak? Dah tak payah nak lukis dah. Tapi pastikan lukisan tu dia bercantum. Kalau tak bercantum, contoh kalau tak bercantum, dia tidak akan, contohnya ni kepulan asap. Kalau yang tak bercantum, dia tak boleh nak pin lah, nampak? Dia tekan double tick, dia tak akan hasilkan kecuali anda sambung. Pastikan dia baru dia boleh color. Anda boleh tukar warna kalau mana yang color yang anda nak lah. Okay, sama juga dengan kereta. So kalau nak color, guna ini je. Warna lain. Nampak? Dia tinggal tekan je. So lebih mudah untuk anda mewarna sebenarnya. Okay? Ni guys. Okay nampak bagaimana drawing, bagaimana nak color. Ini kaedah dia lah. Dengan cara yang simple dan mudah. Okay? Jadi color ni lah. Contohnya kereta yang dah di color, nampak tak? Dia cuma tekan je lah. Okay? Right, kita pergi kepada part yang seterusnya. Ada soalan tak setakat ni? Untuk tracing and drawing karakter.
Sekejap, saya tengok di sini ada tak soalan daripada Dalam chat tak ada peserta. soalan. Okey, setakat ni tak ada soalan. Terima kasih. Try lagi sekali cikgu. Dapat tak? Okey. Oh, ni nak download tadi. Okey. Ada soalan tu cikgu Okey, kalau tak ada pensel. kalau tak ada pensel. Alright. Kalau tak ada pensel, okey, bagaimana pula kalau anda tak ada pensel? Okey, kalau tak ada pensel, macam saya bagi tahu tadi, okey. Contohnya ni kalau tak ada pensel macam mana? Anda pergi dekat tekan pada menu plus ni. Sekejap, ni atas ni. Ni tadi. Menu plus ni. Okey, yang saya tunjukkan di sini adalah table, di sini chart, di sini shape yang akan kita gunakan nanti. Sebentar lagi ini nak masukkan image, video, audio dan sebagainya. Yang kat sini kalau anda perasan pada insert foto, video, kamera, audio ni bawah ni ada drawing, nampak tak? Bawah ni ada drawing. Okey, ni kalau orang yang tak ada Apple Pencil. Ni sekarang ni saya tengah pakai jari. Okey, saya tengah pakai jari, saya tekan drawing. Okey, dia akan keluar. So boleh lah. Ni saya pakai, sebenarnya ni saya pakai jari saya. Sekarang ni saya sedang pakai jari saya. Okey, boleh lukis, boleh tukar juga. Contohnya nak tukar warna ke, boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi cara dia adalah cuma kena ambil daripada menu yang ni lah. Tadi, menu plus ni tadi. Ni kalau tak ada Apple Pencil tekan plus and then ni bawah ni drawing. Tekan drawing, so dia akan pop up menu tools ni untuk drawing, untuk pen, untuk pencil, crayon, pen ni. Yang ni pemadam dan lasso tools ni. Yang ini dia akan keluar lah nanti. Okey. Tu kalau tak ada Apple Pencil. Tapi kalau bagi orang yang tak ada Apple Pencil ataupun iPad yang tidak support Apple Pencil, kan tadi kan contohnya yang pakai iPad Air 2 ataupun yang iPad sebelumnya, okey, anda juga menggunakan, sebab saya pernah beli juga, pernah gunakan yang dekat DIY, tapi macam saya katakan tadi dia tidak smooth ataupun tidak sama macam kalau anda menggunakan Apple Pencil, dia exactly macam pen. Okey. Cikgu L, ada permintaan minta tolong tunjukkan lagi sekali nak masukkan warna. Nak masukkan warna. Okey, boleh? Okey, kalau nak masukkan warna, pertama macam biasalah, kalau kita nak crayon, kita ambil yang mini crayon, pen crayon, and then kita, yang ini kalau nak mewarna secara basic biasa. Okey, contoh saya nak ambil baju ni kan, nak ambil sama colour baju kan. Saya tak tahu nak pilih colour yang mana, ni ke, yang ni ke, yang ni ke, yang ni kan. Anda nampak tak button yang ada button bawah dua ni? Nampak tak? Kita boleh tukar. Ni button bawah ada dua, anda tekan pick colour. Saya tekan je pick colour di sini, dia dah tukar ni. Dia automatic tukar. Contoh saya nak warna yang lain, saya tekan sekali, saya nak warna pink, bagilah warna pink. Okey? Kalau kita nak warna kuning tadi kan, okey, contohnya warna kuning tadi, pen ni, warna kuning ni, tik je lah kat baju ni. Nampak tak? Tekan je kat baju. Okey, ini kalau cara yang nak mudah lah. Okey, menggunakan pen. Ataupun macam biasa, orang yang rajin ataupun ada shading sikit, anda kena pakai banyak lah. Pakai colour dan sebagainya. Kalau anda advance lah. Kalau anda advance, sebenarnya anda boleh shading. Shading contohnya macam ni, ni sampel. Ni dia ambil gambar daripada tu, dia tracing. Okey, ni yang saya buat. Okey. So nampak tak, dia orang boleh buat shading sekali macam ni. Semuanya boleh buat menggunakan Keynotes. Okey, ambil gambar daripada internet and then trace balik. Okey. Okay, ada lagi soalan? Sebelum saya pergi kepada Mobi boleh explain yang apa? Yang brush tu, bukan brush, sorry, the pen tu, yang tube tu kan, kita boleh juga lukis direct kan dari situ kalau nak buat shape ke apa kan. Okey. Boleh. Okey, yang itu saya akan masukkan pada contoh shape yang nanti saya nak buat. Okey. So kalau tak ada soalan, saya akan tunjukkan yang part seterusnya. Okey. Saya akan tunjuk part yang seterusnya mana tu. Betul. Yang itu memang saya akan masukkan lah. Saya akan tunjukkan macam mana nak buat permintaan.
Soalan dia tu. Permintaan boleh Saya cikgu tengok. tunjuk contoh ambil gambar dari browser. Okey, tunjuk contoh ambil gambar daripada browser. Boleh? Sebagai contoh, dekat kita punya keynote ni, nak ambil gambar daripada browser Boleh? Okey, kita ambil kosongkan satu. Contohnya, nak ambil pada browser. Dia ada dua sebenarnya, sama ada anda copy paste ataupun saya suka macam ni je, senang. Tarik daripada ni bawah sikit, keluarkan browser anda, Safari. Okey, contohnya nak ambil gambar apa? Contohnya kita nak ambil gambar burung, okey. Bird flying. Contoh. Kita ambil yang ni clip art. Clip art. Sebab kalau dia clip art, senang nak trace dia gambar-gambar ni. Okey, okey. Kalau nak buat terbang, ambil macam ni. Dia boleh lukis satu burung, jadi dia boleh terbang. So macam mana saya masukkan ni adalah saya pilih je daripada ni. Saya tekan lama sikit. Okey, dia akan pop up dan tarik drag masuk dalam keynote. Untuk balik browser. Lukis lah ataupun tracing lah. Okey, cukup mudah. Ataupun cara yang lain daripada browser, anda simpan dulu dalam anda punya photos. Okey, contoh gambar ni, tekan lama sikit, dia keluar dan simpan dalam photos. Lepas tu daripada photos, kita masukkan macam biasalah, secara manual. Okey, pergi kat sini, pergi dekat plus button, pergi dekat foto, kemudian cari foto yang kita. Okey. So ada banyak kaedah, terpulang kepada anda lah nak buat cara yang macam mana. Okay. So ini advantage dia lah sekiranya kalau anda menggunakan apps Keynote ataupun menggunakan iPad untuk drag and drop image daripada browser. Okay. Okay, ada lagi soalan sebelum kita sambung balik? Setakat ni tak ada. Tak ada. Okay. So saya akan tunjukkan macam mana pula nak menggunakan shape. Tadi saya dah kata nak menggunakan shape kan. Okay, kalau untuk menggunakan shape sebagai contohnya, dia dulu. Sorry. Yes pula. Kalau nak menggunakan shape tadi, yang ini. Okay. Pergi dekat plus button ni. And then anda tekan yang ketiga. Ini adalah kotak ni kotak bulat. Ini adalah shape. Shape yang dah sedia ada di dalam iPad anda. Okay. Yang ini basic shape ataupun tag, ambil kat sini lah. Tag basic, geometry anda boleh ambil mana yang ada. Okay. Sebagai contoh, saya nak buat pokok kelapa. Kampung kan, contoh nak cerita di kampung, saya ambil pokok kelapa pergi kat natural ataupun anda boleh pergi dekat button search ni. Type je coconut, ada dia keluar. Maknanya dia bukan nama coconut, dia nama apa? Tree. Okay, dia gunakan palm tree. Okay, sebagai contoh, kita ambil sini, kita just tekan je. Maknanya kita pilih mana pokok yang kita nak, tekan je sekali. Okay, ni kalau kita menggunakan shape Kalau kita dah gunakan shape macam ni, alamak macam tak cantik je kan. Nak plain je colour dia kan. Okay, so pastikan kita highlightkan dia, kita pilih and then tekan brush tool di atas ni. Okay, yang teknikal ni kami akan sharekan juga video macam mana nak menggunakan lagi menu-menu yang lain. Nanti kita akan tunjuk. Tapi untuk pagi ni kita akan tunjuk secara yang basic ni. Okay, so kita boleh tukar warna je lah terus kalau kita nak. Kita boleh fillkan, kita boleh pilih je lah mana colour yang kita nak. Okay. Kalau colour macam ni, satu colour je kan. Kalau preset macam ni je kan. Macam tak cantik je tak. Jadi macam mana nak cantikkan shape ni pada colour ni. Okay. Sama juga. Macam biasa, kita drawing dia balik lah. Okay. Daripada pokok kelapa ni, kita drawingkan dia balik. Okay. Ni opacity Perbezaan opacity ni, okay, contohnya 100%, dia akan jadi macam ni. Kalau kurangkan sikit 60%, dia akan jadi gini. Transparent. Okay, kalau kurang lagi, dia akan jadi makin lama makin transparent. So anda boleh pilih lah. Okay. Right. So saya akan tunjukkan macam mana nak cantikkan lagi pokok kelapa ni.
Kan nampak macam biasa je kan. So anda boleh besarkan gambar anda. Kita buat je lah line draw balik. Okay, line draw ni lambat kan. Okay, saya akan tunjukkan macam mana cara yang paling cepat. Ni biasanya saya buat tip and tricks lah. Okay, macam mana nak cepat? Klik pada pokok kelapa ni. Okay, and then pergi dekat button brush di sini atas ni. Tekan brush tool di sini. Okay, di sini anda pergi dekat arrange, dekat style. Saya ambil border. Okay, ambil border. Saya boleh pilih style border yang macam mana saya nak, style dia. And then saya boleh misalkan ni. Ini contoh. Kan? Dah tak payah nak tarik, nak lukis-lukis macam tadi kan? Lambat. So gunakan kaedah ni tak sampai 10 saat dah siap dah. Alright? So dah dapatlah yang macam ni. Lepas tu barulah kita warnakan color yang lain. Contohnya batang dia kita colorkan warna coklat. Sebagai contohnya kita mulalah kerja tu. Kita colorkan je lah warna lain sikit. Saya ni sebenarnya tak boleh lukis. Tapi try je lah tak cantik nanti jangan kecam lah. Okay, pokok kelapa and then buah kelapa kan. Buah kelapa warna apa? Semua. Hijau. Hijau. Kita boleh hijau pekat boleh. Kita ambil kelapa dua lah. Macam ni? Coklat. Coklat sikit lah. Tu sangat dia dah jatuh. Contoh kita nak nampak dia asing kan. Okey lah kelapa ni. Bagi ni contoh je lah Anda sebenarnya lukis lebih cantik daripada saya. Ini contoh je. Okey. So kalau dah dapat pokok kelapa macam ni, macam mana nak buat pokok kelapa dia jadi lagi banyak? Nampak tak? Tekan tempat yang lain kosong sikit, lepas tu tekan sekat pokok kelapa. Nampak tak? Kita boleh copy dan kita boleh pastekan untuk pokok kelapa yang dia kena ni dulu. Group dulu. Dia kena groupkan dulu. Okey. Yang ini kita kena ni spread. Select all. Group dengan shape tu juga cikgu And then select all. Okay, sorry. Tadi dekat mood editing. Bila mood edit macam ni, nampak tak? Dekat atas mood edit ni, dia tak boleh nak buat. Kita tekan done. Yang kat luar ni boleh. So, kita boleh group kan. Okay. Kita boleh besarkan. So, kita duplicate je lah. Copy, kita pastekan, kita duplicate je dia. Jadi pokok kelapa yang kedua. Kecilkan sikit. So, kita boleh buat banyak-banyak kalau kita nak. Okay. Lepas tu nak jadi dia lain sikit, pergi dekat brush balik, pergilah flip dia. Dia jadi yang lain. Okay. Lepas tu guna dua jari tekan. Untuk kita rotatekan dia. Nampak? Kita boleh rotatekan. So jadilah pokok kelapa yang macam ni daripada tak pandai melukis. Okay. So ini menggunakan shape yang dah sedia ada. Okay. Ini salah satu contoh lah shape. Okay. Selain daripada tu, di dalam shape juga, dia ada menu kita boleh asingkan. Contohnya kalau anda lihat yang ini. Yang ini yang dia base dia ni, yang base ni kita boleh tarik semua sekali. Okay. Contoh yang ini. Kalau kerusi dengan lampu ni kan, dia satu. Contohnya kita nak lantai dengan kerusi je. Kita tak nak lampu. Nak buat macam mana? Okay. Maknanya kita select shape tersebut. Okay. Lepas tu pergi dekat button brush sekali lagi. Okay. Lepas tu pergi dekat arrangement. Lepas tu bawah ni nampak tak break apart? Okay. Bila anda tekan break apart, so dia akan asingkan. Boleh delete lah. So kita dapat je lah part ni saja. Dan kita groupkan dia balik. Nampak tak? So dah dapatlah kerusi pokok kelapa. Okay. Lepas tu sama juga kaedah macam tadi. Bila kita klik, kita pergi dekat brush. Okay. Kalau lepas tu anda nak warnakan, okay, anda boleh warnakan lah seterusnya.
Okay, ini contoh break apart. Saya tunjuk sekali lagi break apart macam mana. Ambil satu image yang dia boleh potong. Kalau macam ada setengah image dia tak boleh nak asingkan. Dia tak semua image boleh asingkan. Okay, contohnya education saya ambil ni, contohnya ambil education ataupun kita ambil yang, saya ambil yang lain yang mana activity, place, contohnya yang science dan sebagainya ni kan. Skeleton ni sebenarnya anda boleh break apart. Contoh skeleton ni nampak tak? Dia tak sambungkan, nampak tak? Skeleton ni antara jari, tulang tangan, dia tak cantumkan. Jadi anda highlight kat dia, pergi dekat brush, break apart. Nampak tak? Dia boleh asingkan part. Kepala dia boleh asingkan. Anda kena besarkan sikit lah supaya senang anda nak alihkan. Kepala kita grupkan supaya kita dapat kepala saja. Nampak tak? Okay. So ini adalah salah satu tools break apart yang ada pada shape. Okay. Pada shape. Ada bunyi suara sekejap So nanti boleh tolong mutekanlah suara tu kejap. Participant. Cikgu Manusha minta tolong. Ada. Turun. Saya cuba mutekan dia. Ada beberapa yang. Nanti semua unmutekan balik. Okay. Okay. Alright. Okay. Setakat ni ada soalan? Okay, kalau tak ada kita pergi part yang seterusnya. Tengok dekat chat. Sekejap saya tengok dekat chat. Join sekali pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Link QR code. Okay, link QR code tu kita sebenarnya dah sharekan link tu pada Telegram dan juga pada chat ni. Dia ada pautan dia. Saya dah reply pada cikgu. Alright. Okay, terima kasih. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Okay, ni tadi shape dah selesai Ataupun shape, kadang-kadang kita buat contohnya macam kereta dan sebagainya, kita buat bulat apa semua. Sebenarnya kalau kereta apa semua, boleh ambil je daripada sini, type je car. Ada banyak kereta. Boleh je, pilih je nak kereta yang mana. Yang dah sedia ada kan. Okay, contoh kereta kita nak buat movement kereta kan. Sekejap. Saya buka surat baru. Okay, buka surat baru kat bawah ni lah. Ada button plus ni. New slide. Okay, new slide. Okay, tekan dekat ni, kita pilih kereta sebab kita nak gerakkan kereta kan. Itu sebenarnya animation. Cepat, anda boleh ambil je lah kereta ni. Lepas tu macam saya kata tadi, macam mana nak warna. Sekali lagi saya akan tunjukkan macam mana menggunakan pen ni. Kereta ni nak warna apa? Contoh kereta nak warna biru ni. Pilih je lah warna sukaan anda. Hanya tekan pada, untuk kereta ni dia kena dia kesemu sekali. Warna sikit. Itu kelemahan shape lah. Itu kelemahan shape lah. Jadi semua jadi macam ni kan. Tapi tayar kita nak hitam. Jadi tayar nak hitam macam mana? Macam saya bagi tahu tadi lah. Kita break shape, kita break apart. So tayar ni dah part lain. Lepas tu kita warnakan je lah tayar ni. Hitam. Klik kat tayar. Pergi ke brush tu. Tukar style dia, feel dia warna hitam. Okay. So inilah dia contoh hasil dia. Yang ini sebenarnya kereta yang dilukis. Kereta yang dilukis. So bolehlah nampak hidup kan. Berbanding kalau yang kita ambil direct macam ni, dia nampak macam ni. Tapi macam saya katakan tadi, sebenarnya anda boleh modify. Okay, pergi dekat drawing balik, anda boleh tambah je aksesori kalau anda nak. Kan nak letak antena ke. Maknanya anda boleh buat tambahan sesuka hati anda. Nak bagi nampak frame lain ke. Kan. Anda boleh ubah suai balik. Jadi tak adalah nampak macam ambil daripada shape je kan. So kita boleh tambah pada kereta tu. Okay. Bila dah macam ni, anda select all, groupkan dia. Okay. Right.
Tapi kalau dah grupkan nak jadikan tayar ni bergerak atau pusing, anda kena break apart lah. Tayar tu nak kena pusing. Itu part animation untuk siri yang seterusnya. Okay, untuk ni hari ni saya akan tunjukkan macam mana drawing, macam mana nak gunakan shape, drawing object, okay, buat karakter. Okay, so anda boleh cuba. Okay, anda boleh cuba atau ada siapa yang nak cuba kongsikan hasil dia, anda sebenarnya boleh present juga sebelum saya masuk part yang last iaitu ground. Ada? So far tak ada respon di So chat. far tak ada? Tak ada respon So kalau kepada cikgu sebenarnya tadi kami dah sharekan jadual, saya tunjukkan sekali lagi jadual. Sebenarnya cikgu boleh arrange macam saya tadi, saya dah arrange dengan student. Sekejap saya tunjukkan yang mana tadi. Sorry. Yang file tu file. Okay, this one. Okay, yang ni anda screenshot dulu jadual ni. Okay, macam nak screenshot dekat home button ni sebenarnya boleh tekan home button, pergi ke device, pergi kepada more and then screenshot. Dapatlah screenshot jadual. Okay, yang best dia sebenarnya anda boleh highlightkan balik. Contohnya hari ni dah selesai. So anda dapat lihat jadual macam ni, macam hari sekolah. Macam saya dah berbincang dengan pentadbir, maknanya pada masa-masa yang ini, waktu pagi ni di sesi persekolahan, dapat kebenaran daripada pihak pengurusan lebih senang, lebih mudah. Jadi pelajar kita boleh kumpul macam tadi pelajar saya, sekarang dia baru keluar rehat. Jadi pelajar boleh bersama dengan kita untuk sepanjang sesi ni, lebih mudah lah. Okay, saya bawa duduk dekat Makmal Sains, 3 orang tadi. Jadi dia orang join lah sesi ni. So kepada cikgu di luar sana pun boleh gunakan kaedah ni lah. Dapatkan kebenaran dengan pentadbir. Okay, dapatkan kebenaran dengan pentadbir. Kemudian boleh bawa pelajar di satu bilik yang khas dengan ada penjarakan sosial untuk SOP dan sebagainya. Jadi pelajar pun boleh join sesi ni. Jadi macam mana saya buat, saya buka satu laptop. Pelajar akan tengok daripada situ. Kalau nak besar sikit, sambung je lah PC ataupun laptop ke projektor, so pelajar kita boleh tengok. Okay. Jangan buka dengan, kalau buka dengan iPad nanti susah. Satu nak tengok presentation, satu lagi nak buat simulasi. Anda nak test run tak boleh. Okay. Terpaksa buka tutup macam saya sekarang, buka tutup, kejap nak buka Zoom, nak tengok kan. Lepas tu kejap nak buka Keynote, nak buat. Jadi dia sebenarnya mengganggu. Cara yang terbaik adalah menggunakan device yang lain untuk melihat apa saja yang paparan dikongsikan oleh presenter. Okay, sepanjang 8 sesi kita nanti. Alright. So kalau tak ada soalan, part yang terakhir iaitu background. Okay. Ni kata ni makna buat siap-siap lah tadi. Saya kata kan. Buat siap-siap dulu di beberapa. So nanti kita pakai je. Nak guna kita pakai je. Kan? Kalau karakter ni sedang bercakap macam ni, kita boleh usahakan. Lepas tu tepi sini nanti ada dialog. Nampaklah ada punya dialog kat sini. Nampak tak? Okay. Kadang-kadang kita akan guna benda yang saja. Okay. Memek muka kita buat siap and then kita boleh ubah-ubah sesuai je memek muka. Okay. Ini sebagai contoh. Lihat ni kenapa dia gelap. Ni sebenarnya takkan dia transparent. Ni anda boleh tukar background, nampak tak no fill. Kalau no fill ni sebenarnya dia transparent. Kalau kita export nanti dia akan jadi GIF. Sorry, dia akan jadi PNG, transparent. Okay, kalau no fill yang ini dia akan jadi transparent. Macam ni lah. Boleh kita memang kita buat warna putih. Kalau ini kita kat slide now, sebenarnya adalah okay.
transparent. Salah satu daripada Keynote hasilkan animasi seperti mana contoh-contoh video tadi yang saya tunjukkan tadi. Ada video zaman Renaissance ni, zaman ni, kemudian ombak, kemudian yang kita sedang hasilkan, nampak tak? Ini semua daripada file Keynote. Nak file Keynote. Hello, ini bengkel kereta Aming kah? Ya, ini bengkel kereta Aming. Dia semuanya memang dalam Keynote. Ni satu orang, ni asap dia lain, kereta dia lain. Okey. Kereta ni lain. Lepas tu jalan ni, ni orang ni bergerak kan. Semua lain-lain. Okey. Kita boleh letak je lah. Jalan pun boleh ubah. Semuanya ada di dalam Keynote. Kita buat dengan Keynote. Fully dengan Keynote. Alright. Okey, kalau tak ada kita akan pergi kepada seterusnya background. Okey, macam mana saya buat background yang macam ni. Tadi macam kereta kita dah lukis kereta tadi kan. Kereta dia kena towing ni, ini kereta dia kena towing. Okey, kereta dia kena towing di sini. Kita ambil gambar kereta ni. Towing ni dengan kereta. Okey, saya masukkan dekat part sini. Okey, saya copy paste ke sini, nampak tak? Kereta lain. Nampak tak? Kereta ni lain. Okay. Sebab tayar pusing, sebab tu saya kata kena lukis. Yang ini part animation nantilah dia akan tunjukkan macam mana nak hasilkan animation macam tayar bergerak ni. Okay, ni semua part-part lain. So macam mana nak background dia ni? Background dia ni sebenarnya saya ambil daripada shape. Macam saya katakan tadi lah. Okay, saya ambil daripada shape ni. Nampak? Saya ambil daripada shape. Contoh saya ungroup balik. Nampak tak? Ni daripada pokok tadi. Daripada pokok. Yang ini bangunan. Semua ambil daripada sini. Nampak tak? Saya ambil semua ada di dalam menu shape. Contohnya nak buat hospital. Ambil je lah hospital. Nampak tak? Lepas tu kita warnakan hospital. Okay. Pilih-pilih lah. Okay, letak hospital. So maknanya ni terpulang kepada anda lah. Ini macam mana background yang saya hasilkan. Kalau anda nak background lukisan pun boleh anda lukis lah. Lukis pokok. Macam background macam ni kan. Dia ambil background jalan. Okay. Kalau macam yang contohnya yang macam ni. Dia ambil dia lukis ombak. The Explorer. Macam ni. Dia ambil background situasi dalam rumah kan. Dia tengah study sejarah bab revolusi Amerika, revolusi Perancis. Tiba-tiba dia tertidur, dia masuklah ke alam revolusi tu. Okay. So dia background ni dia melihatlah mengikut jalan cerita anda. Nampaknya ahli-ahli parlimen di England sudah tidak tahan dengan pemerintahan Raja berkuasa mutlak oleh Raja James kedua. Okey, so kita susun baliklah untuk background ni, kita boleh susun ni semula. Ikut kehendak kita. Okey, kalau macam ni nanti orang animation lah dia akan tunjukkan macam mana nak menjadikan dia bergerak macam ni. Okey. Sebenarnya ni ada perbezaan dia. Ni gambar satu, ni gambar dua. Bila ni kan dia jadi macam bergerak kan. Yang ini bahagian part GIF nanti. Animation GIF nanti untuk sesi yang seterusnya. Anda boleh saksikan. Okay. Sesi esok. Sesi esok. Right. Okay. So setakat ni cikgu boleh menggunakan sampel yang saya berikan tadi. Sampel tadi mana sampel tadi? Kena buka balik dekat ni. Saya browse.
Okay, anda boleh ambil daripada Telegram tadi, sampel yang kita telah berikan tadi. So anda boleh try draw je lah. Okay. Okay. So setakat ni ada apa soalan? Soalan pun pasal recording version. Tak ada yang pasal sebab ini hanya basic asas untuk buat digital storytelling. Macam hari ni penekanan dia adalah dari segi drawing, macam mana nak draw karakter, macam mana nak draw background, macam nak menghasilkan beberapa item di dalam background, di dalam animasi anda. Okay, ini simplify. Sesi 2 banyak soalan nanti ni Cikgu. Sesi 2 banyak soalan So macam sesi pertama ni nampak macam basic je Macam basic je kan? Cikgu kata kena hadam dulu, nanti baru simpan soalan untuk sesi 2. Okay, tapi sebenarnya kalau untuk sesi 1 dah habis, sebenarnya kita boleh keep in touch di dalam Telegram sebenarnya. Dan kita akan kongsikan beberapa video tutorial untuk cikgu, untuk anda semua di luar sana boleh study. Kita akan share nanti kat dalam grup Telegram. Apa saja info kami akan masukkan dalam grup Telegram, insyaAllah. Okay, kalau ada soalan pun boleh tanya dalam tu. Okay. Baik. Ini contoh yang lain. Okay, ini daripada Dr. Helmi. So macam mana dia lukis space ni. Okay. Yang ini dia draw line kan. So nampak lukisan tu macam lukis balik. So, okay, draw line, bila sebut pasal draw line, ini melibatkan kerana ianya melibatkan melibatkan masa lagi drawing. Saya akan tunjuk sedikit. Kalau nak buat drawing, kita ada sedikit masa ni, saya akan tunjukkan macam mana line. Okay, ni contoh draw line. Mana tadi? Dekat cloud ke? Okay, so bila dah siap lukis gambar ni, sebenarnya bila dah klik sini, dia boleh buat draw line. So, bila kita buat draw line, dia akan tunjukkan si yang macam ni. Saya nak tunjukkan si draw line macam ni adalah, okay, gambar yang anda dah tracing. Sekejap, ke? Dan gambar yang anda dah draw, sebagai contohnya, ini dia suruh buat, lepas tu dia draw. Okay, sebagai contohnya, dia draw balik muka saya ini. Jadi, cara dia ada ni, ini draw line. 还有昨天我有， Okay. 不知道 print 好了没有？ Sekejap, macam ni kan dulu. Okay, sedang ni all. Okay, sebenarnya kalau cikgu nak tahu macam mana ianya berhasil, cikgu kena try. Okay, pelajar-pelajar kita sebenarnya cepat je tangkap. Dia draw. Kalau saya draw lebih cantik dia. Macam mana kan? Itu kelebihan yang diorang ada. Jadi anda boleh menggunakan kaedah yang telah ditunjukkan tadi. Notes. Loading. Okay. Alright, macam yang tadi saya tunjuk ni kan. Okay, contohnya kita tracing kan dia.
Ini anda lukis je lah balik. Ni contoh je lah. Macam mana tracing muka. Okay, bila anda dah siap, tekan done dalam case. Tekan saja yang ni, yang kita tracing tadi ni. Okay, and then tekan animate. Di sini ada banyak cut, copy, paste, delete, drawing, comment, heading, made. Okay. Lepas tu add built-in, ambil line draw. Okay. So dia akan tunjuklah macam ni kita lukis balik. Okay. Ini sebenarnya efek-efek animation. Efek-efek animation yang ada. Okay, sebagai contohnya kalau nampak api ni kan, contoh anda buat satu scene yang ada, contohnya yang ada melibatkan api sebagainya. Okay, contohnya kereta terbakar lah. Kat kereta ni, add built-in, tak flame, nampak tak? Kereta terbakar. Okay, contoh. Ataupun anda nak ambil ada yang contohnya apa tadi? Kita nak hidupkan api dia kan. Kalau hidupkan api dia ni semua ni, kalau kita terus je dekat sini, kita terus buat animate, kita terus add built-in, kita frame, dia akan terbakar semua. Tak nak, kita nak dengan bekas-bekas terbakar kan. Jadi kita nak api dia terbakar, jadi cara dia macam mana? Macam saya tunjuk tadi, break apart. Okay, pergi dekat brush tu, pergi dekat arrange. Okay, mana ni? Pergi dekat break apart. Pergi dekat brush tu, pergi arrange, pergi dekat break apart, break apart. So kita akan ambil yang ni sajalah. Api tu kita warnakanlah dulu. Dia warna apa? Ini, yang ini warna merah yang lain sikit. Merah yang lain sikit. So kita nak bakarkan yang ini je kan. Nak jadi dia bakar, kita groupkan dia. Okay, kita klik supaya api ni saja boleh gerak. Nak bakarkan api ni saja. Okay, klik animation dekat api ni, add built-in, kat flame. Nampak tak? So jadi api tu macam hidup lah. Okay, bila kita tekan kat sini, macam ni. So kita boleh adjustkan dia lah. Tak flame ni balik, kita boleh letak duration sama, dia auto. Contohnya kita buat auto. Kita duration ni kita boleh adjust. Nak berapa lama dia nyala api. Contohnya nak nyalakan api lebih lama, kita ni lah. Untuk 9 second, 8 second. So dia akan terbakar dengan lebih lama lah. Kan? Kereta dah habis terbakar, api tu dia masih lagi terbakar. Jadi dia hidup benda tu. Okay. Right. Okay, so topik hari ni seperti mana yang saya ceritakan tadi, saya beritahu semula adalah pertama adalah bagaimana anda nak menghasilkan drawing karakter tadi. Okay, ambil contoh-contoh gambar ataupun menggunakan karakter anda sendiri, anda lukis. Okay, lepas tu jangan lupa simpan dalam folder. Okay, macam mana simpan dalam folder? Okay, buka foto punya apps, tarik di sebelah sebagai kita multitask, buka folder ni. Ni yang saya dah simpan tadi kan. Okay, saya nak ambil gambar lain. Contohnya nak ambil gambar pokok kelapa ni simpan pokok kelapa. Klik kat pokok kelapa tu, tarik. Tekan lama sikit. Sehingga dia timbul. Baru boleh tarik. Dan dia dah pokok kelapa tu. So untuk yang lain kita boleh masukkan je lah. Okay, klik pokok kelapa tu. Klik lama pokok kelapa tu dia timbul. Tarik je masuk dalam. Okay. Right, ada soalan? Saya rasa mungkin basic kot. Hari ni tak banyak soalan ni sebab masing-masing baru nak start drawing. Kan, masing-masing baru siap storyboard dan sebagainya. Okay, baru nak create character, baru nak create objek untuk dimasukkan dalam animation masing-masing. Okay, drawing objek masing-masing.
Kemudian baru start buat background menggunakan shape ataupun drawing shape tu sendiri, drawing background tu sendiri. So anda boleh buatlah hasil tu. Okay. So saya akan tunjukkan sekali lagi kita punya jadual. Okay, sebelum kita tamat sesi. Ada soalan tak? Saya cuba tengok sini di sini. Ada tak soalan? Tak ada soalan dalam chat room. Dalam chat room ada sebelah, dapat sijil tak? Okey. Seperti mana kita maklumkan, ini adalah sesi yang kita buat secara sukarela, secara percuma. Untuk sesi 4 ni, kita akan berikan sijil kepada mereka yang join sesi lah. Okay. Sijil ni dari, saya difahamkan daripada mana bahan tadi? Okey. Sijil dari pada UKM. Sebab kita collaborate. Ya, UKM akan keluarkan sijil untuk setiap peserta. So maknanya bukan senang nak dapat sijil UKM ni. Saya sendiri pun baru berapa je kan. Itu pun sebab join bengkel. Kalau tak memang tak adalah sijil UKM. Walaupun tak dapat belajar kat UKM, belum dapat belajar di UKM lagi. Pokok ada rezeki lepas ni kan. Saya pun tak pernah ada lagi juga. Okay. So anda boleh join lah sesi kita sepanjang sesi ini, iaitu melalui QR code ni. Okay, anda boleh daftarkan kalau untuk cikgu, ada pelajar kat situ boleh daftarkan sekali dengan pelajar. Right? Okay, so jangan lupa esok pada masa yang sama, iaitu pada pukul 9 hingga pukul 10.30. Okay, sebab kita ni jadual dah keluar awal, so kita keluarkan jadual ni. Jadi kepada cikgu tu maknanya boleh prepare lah pelajar tu awal-awal dapatkan kebenaran dengan pihak pengurusan. Saya rasa di peringkat sekolah tak ada isu ini. Mudah kita dapat dapat perpasaran dengan pengurusan bersama dengan pelajar. Okay, bersama dengan pelajar. Jadi sama ada pelajar boleh makan awal sikit ataupun sekarang ni kan semua makan bungkus kan. Dia kena makan dalam kelas kan. Jadi pelajar pun makan kat sini lah sambil menyertai sesi secara online. Cikgu yang boleh tunjukkan QR code tu ada peserta minta. Alright. Okay. Dekat chat dekat kita punya chat room pun ada. Kita tak letak kat group lah sebab kat group tu ada yang tak attend kan. Pagi ni. Jadi kita hanya sesi online saja yang dapat link ni. Jadi orang yang sesi online je lah yang dapat link kehadiran untuk sesi pagi ni. Okay. Alright cikgu dan pelajar-pelajar di luar sana semua, terima kasih kerana bersama dengan sesi kami pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada petang nanti jam 3 petang. Walaupun tajuk yang sama, drawing, colouring dan insert shape dan background kan oleh insyaAllah oleh Puan Asma. Okay, dengan kaedah yang lain dan sampel yang lain. Okay. Okey, Puan Azma ada nak sampaikan sesuatu untuk preparation untuk petang ni atau sebagainya? Konten kita, sampel pun kita akan guna sampel yang sama cikgu yang pagi ni kan. Jadi siapa yang tak sempat nak follow ke ataupun masih blur ke boleh try lagi sekali petang nanti. And then, kita try material pun still material yang sama, boleh download daripada Telegram group tadi yang kita bagi kan, peserta bengkel. Link yang diberikan. Betul. Okey, sebenarnya untuk cikgu juga, sebenarnya kalau cikgu dah join sesi pagi ni atau anda di luar sana dah join sesi pagi ni, nak join petang ni sebenarnya tak ada masalah. Macam saya bagi tahu, sebenarnya kelebihan anda bersama dengan kami secara online macam sekarang ni adalah kalau ada Q&A anda boleh tanya. Tapi kalau anda menuntut secara tidak segera asinkronus, maknanya sesi dah habis, anda hanya melihat video. Nak tanya on the spot tak boleh. Cikgu El ada soalan. Tanya dalam grup, kemudian nak tunggu respon. Okay. Alright. Ada satu soalan cikgu El. Okay. Cikgu, file yang kita buat ni boleh import ke export lain tak? Contohnya ke PowerPoint biasa. Alright. Yang ini export ni sebenarnya akan ada di sesi yang akan datang. Tapi saya bagi tahu secara umum dia, kalau anda lihat pada menu export di sini yang 3
button more di sini. Okay, bila anda export, anda akan nampak di sini PDF, PowerPoint, movie, animate GIF, image dan keynote theme. Okay. Baik, untuk PDF ni macam biasalah. Dia akan dia PDF je lah kan. Maknanya dah tak boleh nak, dia tak boleh nak animate dan sebagainya. Dia gambar keras je lah. Seperti mana yang ada pada slide anda ni. Dia tak akan ada animate, tak akan berubah. Dia hanya akan ada apa yang ada dalam frame pada file keynote anda. Okay, tapi kalau anda export kepada PowerPoint, okay, nak bagi tahu siap-siap, yang animation apa semua tu dia tidak sama seperti macam keynote yang ada. Okay, gambar-gambar ni, yang image ni dia akan jadi single. Dia tak boleh break apart. Macam ni kita boleh break apart lagi. Kita boleh ungroup. Tapi bila dah masuk dalam PowerPoint, dia dah tak boleh ungroup dah. Right? Kena ingat situ mungkin sebab ada yang tanya sebab mungkin lepas pelajar nak kat rumah ataupun ada yang nak cuba edit dengan PowerPoint dan sebagainya, tapi saya maklumkan boleh export, tak ada masalah, dia akan jadi macam slide PowerPoint juga, tetapi yang mana break apart, yang mana yang boleh re-edit balik semua tak boleh. Yang itu tak boleh dibuat. Kecuali cikgu export kepada keynote semula, keynote Teams ni. Okay, so maknanya buka balik melalui iPad, iPhone ataupun MacBook, so dia boleh re-edit balik. Okay, sebab ini dia melalui aplikasi Keynote. Nak senang cerita, kalau bahasa sekolah dia, kalau dengan cikgu kita nak bagi senang faham, ni sebenarnya Keynote macam PowerPoint. Tapi cuma dia boleh animation dia berbeza lah. Okay, dia boleh break apart dan sebagainya. Banyak benda yang kita boleh buat. Animation dia saya suka dalam ni. Dan dia ringan. Itu pengalaman saya sebagai user lah. Pernah juga buat animation menggunakan PowerPoint. Dia agak berat sikit. Kalau menggunakan ni senang. Menu pun agak simple Cikgu El. Contohnya macam yang tadi saya buat. Macam mana? Menu pun agak simple kalau dalam Keynote. Kalau dalam Keynote menu pun agak simple. Jadi tak nampak banyak sangat kat atas tu kan. Dia tak crowded. Tak dia pening. Just simbol-simbol je kata. Betul. Tak pening kepala. Kalau tak kan banyak sangat menu, banyak sangat tools. Tapi itu bergantung pada masing-masing lah kan. Cuma untuk kita pada kali ini kita akan tunjukkan apa yang anda boleh buat menggunakan iPad untuk menghasilkan DST. Right? Kalau nak jadi GIF, sebab bila part export nanti dia akan tunjuk lagi detail. Ini macam hanya tahun kita export. Ni kita boleh tahu macam ni je kan. Dua ni nak jadikan GIF dia ni, saya export dua slide ni. GIF ni saya dua. Saya export dia ni. Saya yang besar sebab nampak resolution dia. Nampak tak? Large dia resolution jadi 720. Kalau medium dia jadi 480, 27. Kalau small 320. Okay. Alright. Okay, kalau GIF anda nak transparent kan, pastikan sini transparent, dan pada yang pada image kita pun kan transparent lah. Kalau ni tak transparent, so dia tetap tak jadi transparent. Kecuali kalau macam yang orang ni tadi dia transparent, so dia jadilah transparent. Contohnya macam ni kan, bila orang bergerak. Ini hello, dia bergerak. Ini bengkel kereta Amin kah? Jadi dia tak ada background. Ini bengkel kereta Amin. So itulah. Tu nanti akan diterangkan dengan lebih lanjut pada sesi animate. Okay. Okay. So saya harapkan sesi perkongsian pada pagi ini boleh berikan sedikit gambar pada anda bagaimana nak mulakan DST ataupun bagaimana nak menghasilkan animasi menggunakan Keynote dengan cara yang basic.
Okay, ini dia akan ada semakin lama semakin advance, semakin lama semakin advance. So untuk pagi ni mungkin ada yang dah pernah try, so tak nampak macam benda tu simple basic kan. Tapi sebenarnya kalau anda ikuti sesi petang ni, mungkin Puan Asmah dia akan kongsikan ada kaedah tambahan ataupun ada yang mungkin saya tak sentuh pada pagi ni, walaupun pada topik yang sama, dia ada sedikit perbezaan dia lah. So sebenarnya tidak rugi juga kalau anda bersama untuk sesi petang ni. Kalau tak sempat pun macam saya maklumkan tadi, kita ada rakam, so anda boleh tonton semula, tak ada masalah insya-Allah. Okay, so setakat ni tengok dua chat, jadi masih boleh edit tak sekiranya, okay, kalau anda karakter tu dalam PowerPoint, lepas tu dimasukkan ke dalam Keynote, dia kalau PowerPoint, anda export file tu apa? File tu gambar single-single, so dia akan jadi image gambar satu-satu lah. Masuk dalam Keynote kena buat animation balik. Okay, akan menggunakan Magic Mood dan sebagainya, nanti akan ada sesi selepas ni. Okay, ada yang ada yang minta link. Okay. Saya tunjukkan ni je lah. Senang. Okay, so berkaitan dengan PowerPoint tadi, saya sentuh sekali lagi. Ada cikgu nanti kalau dia edit karakter dalam PowerPoint, contoh anda mengambil karakter di mana-mana tempat lain, sama ada secara browser dan sebagainya, apabila anda import semula kepada Keynote, dia sebenarnya anda kena export dalam bentuk image, sekeping lah. Okay. Kalau dalam PowerPoint tu terus masuk ke dalam Keynote tu, macam saya katakan tadi lah, dia kena buat animation balik. Kecuali anda export material anda tu, karakter anda tu kepada GIF siap-siap. Sama ada nak menggunakan app GIF creator, atau nak menggunakan apa dan sebagainya, anda export dalam bentuk GIF ataupun movie, anda masuk je lah terus kepada Keynote tadi. Macam Keynote tu sebenarnya pun kita pun akan break apart demi part. Contohnya scene 1, chapter 1 ataupun babak 1, 5 slide. Kita export dulu 5 slide. Benda ni nanti akan diajar oleh pada part yang masa nak editing movie nanti. Macam saya tadi, kalau anda dapat lihat, saya banyak-banyak ni kan. Saya export sikit-sikit je sebenarnya. Kalau macam ni tadi, satu cerita ni, bila kita dah edit, so maknanya ni satu part. Ini satu part. Maknanya bila kita export, saya export 4 slide. Yang tadi 3 slide untuk hasilkan background punya efek. Lepas tu nanti kita, in the end, kita akan tunjuklah macam mana buat dalam iMovie untuk kita exportkan dia, kita cantum-cantumkan dia. Nak masuk suara pun boleh sebenarnya. Suara pun akan ada sound punya topik nanti, masukkan siap-siap. So senang bila kita export, semua tu dah lekat dah. Lebih memudahkan kerja kita lah. Kita pergi dekat laptop, saya nak screenshot dulu. Boleh kita selfie dulu, screenshot sebelum kita ambil sesi. Sekejap saya dekat laptop supaya nampak penuh. Alright. Okay, terima kasih cikgu. Ramai yang dah buka, saya pun nak buka video. Alright. Okay. Saya akan screenshot cikgu dengan izin, saya akan screenshot untuk kita jadikan sebagai dokumentasi kita. Okay, screenshot yang pertama. Okay. Ambil pula grup yang ada Cikgu Fazlan, Cikgu Salim. Terima kasih Cikgu Zami sebab join. Cikgu Nur Razilawati pun ada juga dalam ni. Cikgu Faiz Fatullah, ni daripada Imtiaz ni. Imtiaz pun ada. Thanks. Saya nak screenshot. Jadi kalau mana yang ada muka tu, dapatlah masuk muka anda dalam screenshot sini. Otherwise, nampaklah profile picture anda ataupun nama saja. Okay, pada app Zoom ni sebenarnya anda boleh tukar profile picture anda.
Okay. Okay. Page 1 je. Okay. Saya screenshot semula page 1. Sebab page 1 tadi tak ramai yang buka video, tak buka cam. Assalamualaikum. Hai. Okay, terima kasih semua sebab join Jadi sebab dalam bilik ni budak pun dah rehat kita seorang-seorang. Okay, bagus Cikgu Wati, Cikgu Darwin, Cikgu Azhar. Okay, saya screenshot sedia. Screenshot untuk yang first page ni balik semula. Thanks you all sebab join. So yang ni majoritinya masuk ke pertandingan DST? Cikgu boleh buka mic, boleh respon? Ya. Okay, Alhamdulillah. Saya rasa kita sebenarnya mengharapkan tahun ni ramai yang menyertai, especially tim-tim yang dalam ni. Especially tim dalam ni. So kalau ramai yang masuk, tengoklah. Kita cuba pujuk-pujuk urus dia ke kan, daripada urus dia kod-kod lah kan, yang menang peserta yang dalam ni kalau menang DST nanti mungkin ada juga sedikit hadiah ke kan, kerana anda menyertai sesi ni dan anda menghasilkan animasi menggunakan iPad iaitu aplikasi Keynote, mungkin boleh sharingkan selepas ni, selepas habis pertandingan lah. Maknanya sebelum habis pertandingan tak perlu share konten anda. Okay, Cikgu MSM Kuala Pilah. Di grup situ. Right. So sebenarnya anda boleh juga menghantar dalam grup Telegram sesi-sesi anda bersama dengan pelajar. Contoh dengan 4-5 pelajar dengan keadaan SOP, jarak. Okay, hantar gambar di dalam Telegram untuk kita jadikan sebagai dokumentasi. Okay, gambar dokumentasi. So maknanya gambar-gambar anda insyaAllah akan kita masukkan dalam laporan kita nanti. So advantage lah bagi anda yang menghasilkan konten dan yang join sesi pada pagi ni. Terima kasih Cikgu Surena. Ini antara cikgu yang awal masuk tadi. Buka-buka dah ada muka Cikgu Surena. Terima kasih Cikgu Surena. Cikgu Surena dari mana Boleh respon sikit? Imtiaz Kuala Terengganu. Imtiaz Kuala Terengganu. Okey. Line okey sana Hari tu saya pergi line mencabar juga tu. Kawasan sebab dalam juga tu. Dia kejap okey hari tu Ustaz Ridwan dah settle dah. Alright. Okey dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Cikgu MSM Kuala Kerai. Tim Puan Noreha ni. Geng-geng marah. Okay. So kalau ramai yang join ni boleh kot pujuk-pujuk Mara buat pertandingan DST di peringkat Mara. Kan kalau ramai yang join saya rasa tak mustahil. Mara boleh anjurkan DST. Dia kalau ramai macam ni, Cikgu Husna. Macam mana? Ada like sekolah Sri Putri. Dia projekkan di Dewan, 100 pelajar yang ikuti. Sekarang ni? Yes. Okay, so boleh tak kongsikan gambar tu dalam grup Telegram? Kita boleh highlightkan tu. Sangat-sangat menarik. Ya, betul. Jadi saya minta cikgu sharekan dan kita akan sebab it's better because budak boleh guna terus iPad dan dia tengok terus di saya hantar satu macam ni kan. Betul juga. Mana sekolah ni contohnya macam Imtiaz, Sesma, mana-mana sekolah yang SGE yang ada menggunakan iPad sebenarnya jadual pun kita dah keluarkan. So sebenarnya satu advantage bagi anda duduk di satu dewan ataupun di satu kelas ada gambar dalam Telegram. Boleh join. Dah ada dah. Alright, thank you. Ya, cikgu dah share dah. So that's nice. So budak boleh terus hands on dan ramai yang boleh belajar bersama. So especially sekolah-sekolah yang dah ada student dah ada iPad tu, they should take this opportunity lah kan. Rugi kalau kita orang tak. Betul. Jadi cikgu dia pun tak susah nak ajar. Jadi because budak terus kan benda dah ada dah. So ni Ain dah share.
Dah ada dalam Telegram. Okay. So Ya. dia dalam Telegram. It's nice. Terima Well kasih. done. So baguslah kalau macam ni. One thing bila kita buat macam ni, budak-budak cikgu pun tak susah nak re-teach So budak boleh continue buat sendiri. Wow. Jadi kalau kata student tak ada iPad pun tak apa, biar dia orang join, dia orang tengok, dan kalau later ada iPad tu dia boleh buat lah kan. Wah, tengok gambar dia. Distancing pun ada Imtiaz. tu. Imtiaz Terengganu. Boleh tu buat ni. Kan jadual pun kita dah bagi. Pada sesi pagi mungkin boleh arrange slot. Jadi semua pelajar boleh join. Jadi memudahkan lah. Sebab masing-masing pelajar pun ada iPad. Jadi terus dia boleh hands on terus live, secara live. Correct. Sangat menarik. Yes, sangat menarik. Gambar dia. Suka nampak the student sitting there and really focusing and doing it. Ya. Jadi guna projector, project lagi senang. Jadi tak ada susah. So kalau yang mana sekolah yang belum tu mungkin dia nak cuba macam tu kan? Iyalah. Saya pun bawa beberapa pelajar yang tambahan juga untuk mereka join sesi ni, walaupun ada yang tidak sertai, tetapi sebagai pendedahan dan sebagai backup plan ataupun sebagai sebagai pelapis. Senang cerita nak buat pelapis masa ni lah. Nak senang, kita pun dah tak payah pening kepala kan. Yes. Offer mana-mana pelajar yang kat rumah dia ada device dan dapat kebenaran dengan parents, so boleh bawa, minta dapat kebenaran daripada pihak sekolah. Saya rasa sekolah pun tak ada masalah. Kalau datang pagi, pelajar boleh bagi pada cikgu pengiring yang menguruskan ni, so tak ada isu lah. Balik nanti bagi balik semula ke student, so tak ada isu rosak, hilang dan sebagainya. Tu senang manage macam tu lah. Maknanya pelajar datang bawa, dia bagi kat kita, pukul 9 join sesi. Habis pukul 10 maknanya pada cikgu dia simpan, lepas tu nak balik dia ambil, bawa balik. So tak ada isu lah bagi pelajar sekolah yang biasa lah, yang tidak dibenarkan bawa gadget. Tapi bagi sekolah yang dah boleh bawa gadget dan sebagainya tu should be very nice. Okay, salah satu penambahbaikan yang terima kasih pada Rustia kerana memberi ruang dan peluang kita untuk menganjurkan sesi yang berjadi, yang dah dapat idea baru ni, boleh buat sesi program lain ni. Kalau boleh buat live yang macam ni, macam mana yang Sri Putri tunjuk tadi. Okay. Alright cikgu, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih sebab join sekali lagi sesi kita pada hari ini. Saya Cikgu Elga Milo dari Terengganu, Marang Terengganu. Mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang sesi yang berlangsung pada pagi ini ada kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, kelemahan itu daripada saya. Dan terima kasih juga kepada Puan Asma Ahmad yang setia daripada awal di belakang backstage bersama dengan saya, dan juga beberapa trainer lain. Saya nampak kat sini Zakia ada juga di sini. Okey, siapa ni? Dia share screen. Ada yang share screen kat sini. Alright, Haliza, Hazalia. Okay, terima Hazalia. Okay, nah so itu kalau host benarkan anda share screen, so anda boleh share screen lah. So ada yang tanya sebab apa kita punya sesi ni lebih pada 50 minit. Ni subscribe lah. Okay, kena subscribe. Kalau yang basic ini 15 USD. So 60 berapa ringgit? Ya, berapa? Dalam 67 68, something like that. Lebih kurang diikut currency semasa. Kita bayar hari ni diikut currency semasa. Okay, so dia yang ini boleh 100 peserta. Cuma saya tak sempat, tak perasan tadi kita punya maksimum berapa, tapi setakat sekarang ni kita ada 50 partisipan. Alhamdulillah lah. Dia 50 tetapi dia expand to many student. Very good lah. Okay, sekali lagi saya maklumkan untuk anda semua, pada hari ini kita ada satu lagi sesi petang, tajuk yang sama, cuma disampaikan oleh presenter yang berbeza, dan mungkin akan ada teknikal dan kaedah yang berbeza juga.
anda boleh pelajari untuk sesi petang ni. Okey, kepada yang terlepas pada sesi pagi ni jangan bimbang. Sesi ni record dan kita akan muat naik dan kita akan sharekan link video tu pada anda selepas ini, insyaAllah. Okay. Apapun, terima kasih sekali lagi anda semua. Terima kasih kepada semua trainer yang dari backstage dan sebagainya. Terima kasih juga kepada semua peserta dan semua pengurusan di pihak sekolah. Kita jumpa lagi sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.